Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jihan Anak Kilis yang memegang nombor matrik 75131 dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif dan sekarang belajar dalam bidang pengurusan seni. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Nuria Anak Tunggal atas segala dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada kami sepanjang menjalankan kerja kursus ini. Dan tidak lupa juga kepada ahli-ahli kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah memberikan kerjasama yang cukup baik dan juga telah komited dalam menjalankan kerja. Dan juga kepada rakan-rakan saya yang lain, terima kasih kerana telah banyak membantu, terutamanya dari segi dalam membahagikan maklumat ataupun memberikan idea, menjawab soal sidik dan sebagainya. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli dalam kumpulan saya. Yang pertama iaitu Iskandar bin Sarifuddin yang memegang nombor matrik 75067, diikuti oleh Melvi Tajid Kaul Shandu yang memegang nombor matrik 75608, dan Lorna Lulong Anak Christopher yang memegang nombor matrik 75498, dan yang terakhir sekali adalah saya sendiri. Pada hari ini, kami akan membentangkan sebuah kajian mengenai seni dan sektor budaya di Malaysia yang bertajuk Pendominasian Tarian Melayu di Malaysia. Bagi memulakan pembentangan ini, saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya yang pertama iaitu Iskandar. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Jihan kerana telah memberikan ruang kepada saya untuk membentangkan kajian yang kami lakukan ini. Untuk pendahuluan, kumpulan kami ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang kesan dan cara mengatasi pendominasian tarian Melayu terhadap masyarakat sekeliling dan di mata dunia. Bagi penyataan masalah kajian kami pula ialah tarian Melayu merupakan tarian yang paling popular di Malaysia, sehinggakan tarian-tarian budaya lain dipinggirkan. Oleh itu, pihak berkenaan hendaklah mengadakan bengkel tarian tidak kira segala jenis tarian yang terdapat di dalam Malaysia agar dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang jenis tarian yang terdapat di Malaysia. Dalam kajian yang kami lakukan ini terdapat 3 objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti jenis-jenis tarian yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tarian Melayu di Malaysia. Dan yang ketiga, menganalisis bagaimana seni tari Melayu mempengaruhi etnik budaya di Malaysia. Terima kasih saudara Iskandar. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi kajian. Metodologi kajian adalah sebuah metod ataupun kaedah yang digunakan bagi mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data yang telah diperolehi. Dengan menggunakan metode ini, kita akan dapat menghasilkan satu bukti yang kukuh yang boleh menyokong kajian kita. Dalam metodologi kajian ini, terkandung 3 perkara iaitu reka bentuk kajian, instrumen kajian dan juga proses untuk mendapatkan data. Dalam reka bentuk kajian, kita menggunakan kaedah persampelan, pengukuran dan juga analisis data. Manakala di dalam instrumen kajian pula, terdapat 2 kaedah yang kami gunakan iaitu kaedah kualitatif dan juga kaedah kuantitatif. Kaedah kualitatif, kami mendapatkan maklumat dengan membuat rujukan di internet ataupun menggunakan buku. Dan seterusnya adalah kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif kami dapatkan maklumat dengan menggunakan borang soal sidik yang telah kami buat menggunakan Google Form dan mengedarkannya menggunakan melalui aplikasi WhatsApp. Seterusnya adalah proses untuk mendapatkan data dan memperolehi maklumat. Dalam proses untuk mendapatkan data, terdapat 3 perkara iaitu cara mendapatkan responden, cara mendapatkan data dan maklumat, dan juga cara untuk menganalisis data dan juga menyampaikan data ataupun mempersembahkan data. Bagi pemilihan responden,
Pemilihan responden adalah secara rawak. Kami telah memilih seramai 110 orang responden dan kami telah berjaya memperoleh 110 responden untuk menjawab soal selidik kami. Seterusnya beralih kepada cara untuk mendapatkan maklumat dan data. Cara untuk mendapatkan maklumat dan data, seperti yang saya katakan tadi, kami telah menggunakan satu kaedah, iaitu soal selidik yang telah kami edarkan melalui aplikasi WhatsApp, dan juga membuat rujukan di internet ataupun di buku. Seterusnya, yang terakhir sekali adalah cara untuk mempersembahkan data dan maklumat. Cara untuk mempersembahkan data dan maklumat, yang pertama adalah menggunakan jadual, di mana ia lebih mudah untuk kita melihat dan memahami semua data yang telah kita perolehi, dan juga menggunakan carta pie untuk lebih memudahkan dan nampak dengan lebih jelas. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Melvita Jit Korshandu, nomor matriks 75608. Hari ini saya akan membincangkan tentang pencarian dan perbincangan yang telah dilakukan oleh kumpulan kami. Saya akan membincangkan tentang jenis-jenis tarian kaum Melayu yang ada di Malaysia. Terdapat 4 jenis tarian Melayu yang telah kami bincangkan. Yang pertama ialah tarian zapin, kedua ialah tarian makyong, ketiga tarian joget, dan keempat ialah tarian kuda kepang. Yang pertama ialah tarian zapin. Apakah itu tarian zapin? Tarian zapin merupakan tarian yang mempunyai pengaruh Arab Parsi, namun ia berkembang dan menjadi tarian etnik Melayu. Menurut Profesor Muhammad Anis Muhammad Nur, tarian ini pada mulanya ditarikan oleh kaum lelaki sahaja. Namun disebabkan oleh ia berkembang dan menjadi lebih popular, ia telah ditarikan oleh kaum wanita juga. Tarian ini akan menggunakan alat muzik tradisional dalam menghasilkan iringan lagu. Sebagai contoh, ia akan menggunakan gendang, rebana, marakas, dan juga gambus. Dari segi cara pemakaian pula, tarian ini pasangan kaum lelaki dan kaum perempuan akan menggunakan baju Melayu sepenuhnya. Kaum wanita akan menggunakan kain sarung dengan baju kurung, manakala kaum lelaki pula akan menggunakan kain samping dan songkok. Cara persembahan tarian ini terbahagi kepada 3 peringkat, yaitu pembuka tari, lenggang tari, dan juga penutup tari. Seterusnya ialah tarian makyong. Tarian makyong ialah sebuah drama tari yang menggabungkan unsur-unsur drama atau lakonan bersama-sama dengan tarian. Tarian ini turut diiringi dengan musik vokal, instrumen lagu, teks percakapan, dan juga cerita. Tarian makyong pada asalnya dipersembahkan di istana. Namun begitu, ia juga dipersembahkan di kampung-kampung, di mana ia akan dipersembahkan di sebuah panggung terbuka dan ditonton oleh orang awam. Seterusnya ialah tarian joget. Tarian joget merupakan tarian yang dipopulerkan di Melaka. Ia berasal daripada budaya Kristang, yaitu banyo. Tarian ini biasanya akan ditarikan semasa upacara mandi safar. Cara pemakaian bagi tarian joget juga sama dengan tarian zapin, yaitu mereka akan memakai pakaian baju Melayu, tetapi kaum wanita akan memakai bunga pada atas kepala. Cara persembahan tarian ini lebih menumpukan pada gerakan kaki berbanding gerakan tangan. Seterusnya ialah kuda kepang. Kuda kepang mempunyai banyak gelaran dan banyak nama seperti jaran kepang, kuda lumping, jathilan, ebeng, dan banyak lagi. Tarian kuda kepang ini berasal daripada masyarakat Jawa. Ia digelar sebagai kuda kepang kerana semasa persembahan kuda kepang, ia akan ditarikan dengan anyaman kuda. Tarian kuda kepang memerlukan 9 orang penari, 5 pemuzik, dan selebihnya ialah dayang. Penari akan mengatur gerakan tarian mengikut rentak muzik. Terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan semasa menyaksikan tarian kuda kepang ini.
Penonton tidak bolehlah merokok dan memakai baju warna merah kerana ia akan mengganggu konsentrasi penari semasa membuat persembahan. Namun ini juga bergantung dengan ahli kumpulan tersebut. Seterusnya, Saudari Lorena akan membincangkan faktor perkembangan seni tari Melayu di Malaysia. Baiklah, terima kasih Saudari Melvita atas penjelasan itu tadi. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor mempengaruhi perkembangan tarian Melayu di Malaysia. Okey, pada bahagian ini, saya akan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tarian Melayu di Malaysia. Tarian yang pertama adalah tarian Zapin. Tarian Zapin diilhamkan oleh peranakan Arab dan berasal dari Yunani. Berkembang luas di kalangan penggemar seni tari di Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Telah mengalami pengubahsuaian dari segi bentuk dan ragam tarian menjadi lebih tradisional. Selain itu, tarian Zapin mempunyai pecahan tersendiri menurut tempat ditarikan. Seterusnya, tarian hiburan di istana setelah dibawa dari Hadramaut, Yaman oleh para pedagang Arab pada awal abad ke-16. Tarian Zapin telah merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, iaitu pusat pemerintahan Johor Lama, Singapura, wilayah Sarawak dan Brunei Darussalam. Baiklah, untuk tarian yang kedua iaitu tarian Mayong. Dipercayai wujud sebelum kedatangan Islam, berasal daripada kerajaan Patani, sebahagian dari Thailand dan dibawa ke Kelantan. Dikekalkan dalam bentuk asal seperti pakaian, muzik, pergerakan dan sebagainya. Di Patani, biasanya dipersembahkan di istana di mana ia dipertontonkan oleh golongan istana. Di kampung, dipersembahkan di panggung terbuka dan ditonton oleh orang awam. Yang seterusnya iaitu tarian joget. Tarian joget bermaksud tarian dalam erti kata yang luas, tetapi ia merujuk kepada tari rakyat Portugis dan gaya tarian Melayu. Orang Melayu dari Melaka pertama kalinya menari tarian joget iaitu abad Portugis 1511 hingga 1641. Dianggap sebagai versi Melayu Portugis Brenyo, terbitan tempatan Brundo atau Burnley. Seterusnya, tarian Kudang Kepang. Nama lain kuda kepang adalah kuda kepong atau kuda lumping. Berasal dari Jawa, Indonesia, merupakan dukungan daripada rakyat atas perjuangan para pahlawan Jawa. Tersebar dibawa oleh para penghijrah Jawa ke semenanjung tanah Melayu. Dimainkan oleh negara Indonesia, Singapura dan Malaysia, khususnya Johor. Biasa dimainkan di majlis perkahwinan atau majlis keramaian. Baiklah, itu saja untuk faktor-faktor. Seterusnya saya akan serahkan slide yang seterusnya kepada Saudara Jehan untuk menerangkan analisis data. Terima kasih. Seterusnya kita akan beralih kepada analisis data. Dalam proses kajian kami, seramai 110 orang responden telah pun dipilih bagi menjawab soalan-soal selidik. Dan berikut adalah ulasan daripada data yang telah kami peroleh melalui kajian kami. Yang pertama adalah jantina. Carta 1 menunjukkan bahawa bilangan responden perempuan lebih ramai daripada responden lelaki, iaitu responden perempuan seramai 55 orang ataupun 59.1% berbanding bilangan responden lelaki iaitu seramai 45 orang ataupun 40.9% daripada 110 orang responden yang telah menjawab soal selidik ini. Dan seterusnya adalah umur. Carta 2 menunjukkan umur responden yang terlibat dalam soal selidik ini. Dan purata menunjukkan bahawa responden berumur 19 sehingga 25 tahun mempunyai bilangan terbanyak iaitu seramai 86 orang ataupun 87.3%. Manakala responden yang berumur 26 tahun ke atas adalah seramai 8 orang ataupun 7.3%, dan responden berumur 18 tahun ke bawah adalah seramai 6 orang ataupun 5.4%. Dan seterusnya kita beralih kepada bangsa. Carta 3 menunjukkan bahawa bilangan responden mengikut bangsa iaitu Melayu, Cina, India, Bumiputera Sarawak, Bumiputera Sabah dan juga yang lain-lain. Daripada 110 orang responden,
responden yang berbangsa Bumiputera Sabah mencatatkan bilangan terbanyak dengan seramai 40 orang, iaitu 36.4%. Diikuti oleh berbangsa Melayu seramai 29 orang ataupun 26.4%. Bumiputera Sarawak seramai 17 orang ataupun 15.5%. Cina seramai 12 orang 10.9%. Manakala India pula adalah seramai 4 orang ataupun 3.4%, dan yang lain-lain bangsa adalah seramai 8 orang ataupun 7.3%. Seterusnya kita akan beralih kepada objektif kita yang ketiga, iaitu menganalisis bagaimana seni tari Melayu mempengaruhi etnik dan budaya masyarakat Malaysia. Soalan yang pertama adalah, apakah tarian Melayu yang paling popular di Malaysia? Dalam soalan kami, 4 jawapan telah pun disediakan, iaitu tarian Zapin, tarian Mak Yong, tarian joget dan juga tarian kuda kepang. Jadi berdasarkan carta 4, kita dapat menyimpulkan bahawa responden rata-rata memilih tarian Zapin sebagai tarian Melayu yang paling popular di Malaysia, iaitu seramai 77 orang ataupun 79.1% telah pun memilih tarian Zapin. Seterusnya, tarian joget juga merupakan antara tarian yang paling popular di Malaysia dengan pilihan responden sebanyak 17 orang ataupun 14.5%. Manakala tarian kuda kepang juga telah dipilih oleh seramai 7 orang responden ataupun 6.4%, dan yang terakhir sekali, tiada responden yang telah memilih tarian Mak Yong sebagai tarian yang paling popular di Malaysia. Baiklah, terima kasih Saudara Jihan atas penerangan itu tadi. Baiklah, saya akan sambung untuk soalan yang kelima, iaitu di manakah anda biasa melihat tarian dalam kurungan pilihan soalan 4 tersebut dipersembahkan. Dapat dilihat, terdapat 61.8% responden memilih majlis rasmi sekolah kerana ia lebih dekat dengan pelajar, dan seterusnya 21.8% responden yang memilih festival perayaan. Selain itu, terdapat 6.4% responden memilih majlis perkahwinan, dan yang akhir sekali 10% memilih kempen kerajaan. Yang seterusnya untuk soalan 6, adakah anda rasa tarian dalam kurungan pilihan soalan 4 tersebut semakin dominan di Malaysia? Nampak gayanya, bilangan responden paling terbanyak ialah 75% yang memilih ya, manakala yang selebihnya 35% memilih tidak. Untuk data analisis yang ketujuh, tarian Melayu yang manakah anda rasa semakin dipinggirkan di Malaysia? Terdapat 4 senarai, iaitu tarian gamelan, tarian Cik Siti Wau Bulan, tarian Ulik Mayang dan tarian Ceracap Inai. Terdapat 35.5% bilangan responden memilih tarian Ceracap Inai. Selain itu, 22.7% memilih tarian Ulik Mayang. Seterusnya, terdapat 21.8% responden memilih tarian Cik Siti Wau Bulan. Dan akhir sekali, terdapat 20% responden memilih tarian gamelan. Baiklah, untuk slide yang seterusnya saya akan menyerahkan kepada Saudari Melvita untuk penjelasan yang seterusnya. Seterusnya saya akan membincangkan tentang carta pai 8, 9 dan 10. Berdasarkan data yang diperolehi daripada carta pai 8, sebanyak 100 orang responden, iaitu 90.9% bersetuju bahawa arus kemodenan menyebabkan tarian yang mereka pilih itu semakin dipinggirkan. Berdasarkan perbincangan daripada kumpulan kami, tidak boleh dinafikan bahawa perkembangan ICT ataupun teknologi sememangnya semakin berleluasa. Ini juga menyebabkan generasi muda semakin tidak kisah dengan tradisi dan budaya yang ada di Malaysia. Seterusnya, berdasarkan carta pai nombor 9,
didapati sebanyak 50.9%, iaitu 56 orang responden menjawab ya pada pernyataan tersebut. Sebanyak 49.1% ataupun 54 orang lagi tidak bersetuju atau menjawab tidak pada pernyataan tersebut. Perbezaan yang kurang ketara, namun begitu lebih banyak yang bersetuju bahawa tarian-tarian pilihan 7 itu akan bertahan pada masa akan datang. Melalui perbincangan kami serta ahli kumpulan, kami percaya bahawa generasi muda akan cuba untuk memperbaharui tarian ini dan juga mengkaji lagi tarian-tarian ini pada masa akan datang. Meskipun tarian ini semakin kurang dipersembahkan di majlis-majlis, tetapi dari segi keunikan dia dan juga seni tari tersebut yang menarik dari segi sejarah dia juga. Seterusnya, cartapai nomor 10. Berdasarkan cartapai tersebut, 86 orang responden ataupun 78.2% memilih jawapan pertama, iaitu pendedahan yang luas terhadap seni tari Melayu di peringkat sekolah ataupun pendidikan sebagai jawapan mereka. 9 orang lagi memilih sejarah atau latar belakang sesebuah tarian tersebut. 8 orang memilih gerak-geri yang halus dan mudah dikuasai, dan 7 orang lagi memilih muzik yang digunakan adalah riang dan menarik. Majoriti responden, iaitu sebanyak 86 responden, telah memilih jawapan pertama kerana tidak dapat dinafikan bahawa institusi-institusi pendidikan sangat menekankan tarian-tarian tradisional dalam persembahan mereka. Sebagai contoh, semasa Majlis Anugerah Pelajar, mereka akan mempersembahkan tarian tradisional seperti tarian tradisional Melayu dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Saudara Iskandar akan membincangkan tentang data nombor 11, 12 dan 13. Terima kasih Saudara Marita. Untuk data analisis soalan 11 pula ialah, adakah anda bersetuju bahawa tarian Melayu dominan di Kepulauan Borneo iaitu Sarawak dan Sabah sehingga mendahului tarian tradisional etnik di kawasan tersebut? Seramai 57 orang responden telah menanda setuju, iaitu bersamaan 51.8%, manakala seramai 53 orang responden telah menanda tidak setuju, iaitu bersamaan 48.2%. Bagi data analisis untuk soalan 12 pula ialah, tarian-tarian tradisional selain tarian Melayu juga layak diketengahkan. Seramai 107 orang responden telah menanda setuju, iaitu bersamaan 97.3%, manakala seramai 3 orang responden telah menanda tidak setuju, iaitu bersamaan 2.7%. Dan yang terakhir pula bagi data analisis untuk soalan 13 ialah, kempen seni tari mampu mengetengahkan tarian tradisional yang lain selain tarian Melayu di Malaysia. Seramai 108 orang responden telah menanda setuju, iaitu bersamaan 98.2%, manakala 2 orang responden saja yang menanda tidak setuju, iaitu bersamaan 1.8%. Kesimpulannya, kumpulan kami telah pun mengkaji pendominasian tarian Melayu di Malaysia, dan dalam kajian ini kita telah pun menetapkan 3 auditif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti jenis tarian Melayu yang terdapat di Malaysia. Yang kedua adalah untuk mengkaji faktor-faktor mempengaruhi perkembangan tarian Melayu di Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah untuk menganalisis bagaimana seni tari Melayu dapat mempengaruhi etnik dan budaya masyarakat Malaysia. Di sini kita dapat simpulkan bahawa seni tari Melayu di Malaysia telah banyak mempengaruhi etnik dan budaya masyarakat di Malaysia, terutamanya dari segi ragam tari, dari segi pemakaian ataupun pakaian yang digunakan untuk sesebuah tarian tersebut, dan juga sejarah-sejarah ataupun latar belakang mengenai sesebuah tarian tersebut. Dan ini juga memberi kesan yang baik
kepada masyarakat Malaysia, terutamanya generasi muda, untuk sentiasa mengekalkan etnik dan budaya masyarakat Malaysia. Dan dari sini juga kita dapat mengetahui cara bagaimana tarian Melayu ini berkembang di Malaysia. Tarian Melayu ini juga berasal dari negara luar seperti Indonesia, dan juga ada di antaranya yang berasal daripada Thailand, contohnya seperti tarian Mak Yong, dan juga lain-lain negara lain selain Malaysia. Dan tarian-tarian tersebut telah pun berkembang sehingga ke tanah Melayu disebabkan kedatangan kuasa imperialisme yang berlaku sebelum ini. Dan untuk mendapatkan persepsi ataupun pandangan masyarakat tentang cara bagaimana tarian Melayu mempengaruhi etnik dan budaya masyarakat Malaysia, dapat disimpulkan bahawa majoriti responden telah pun bersetuju bahawa tarian-tarian Melayu adalah sangat dominan dan kerap dipersembahkan berbanding tarian-tarian etnik lain di Malaysia. Jadi ini menunjukkan bahawa tarian Melayu di Malaysia adalah dominan. Jadi secara keseluruhannya, kajian ini adalah dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti jenis-jenis tarian di Malaysia, mengkaji faktor mempengaruhi seni tarian Melayu kepada masyarakat Malaysia, dan juga menganalisis bagaimana seni tari Melayu dapat mempengaruhi etnik dan budaya masyarakat di Malaysia. Dan itu juga merupakan adalah objektif kami, dan kami telah pun berjaya mencapai objektif kami melalui kajian ini. Jadi dari kajian ini ataupun dari topik yang kita ambil daripada kajian ini, kita hendaklah sentiasa rajin dan mengambil tahu tentang tarian etnik kita selain daripada tarian etnik Melayu, supaya ianya tidak ditelan zaman dan tidak akan dilupakan oleh generasi muda akan datang. Sekian, terima kasih.